dekat Indonesia tu, jenis orang liberal. Hak ni dia orang Islam tak nak nampak orang kafir. Tak apa dia kata boleh belakang orang Islam tak nak nampak orang kafir tak nak nampak orang Islam boleh. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu kata dia tu Islam ke dia tu kafir. Tu hujah depa. Tuhan tahulah, tak nak tentang mana pun Tuhan tahu dia ni Islam ke dia ni kafir. Tu teruk gila. Dia bukan boleh bahas Tuhan tahu. Dia kena bahas Tuhan suruh ke tak suruh buat aku ni. Tuhan bagi buat ke tak bagi buat. Bincang tahu semua benda dia tahu. Mana ada yang tersembunyi daripada Tuhan. Kena bincang kot suruh dengan larang, hak tu baru bincang. Wajib dikerjakan 4 perkara yang tersebut itu. Kena mandi dia, orang bunuh diri tu, kena kapan dia, kena semayang dia, dan kena tanam dia. Orang bunuh diri hak Islam tu lah. Sebab apa wajib tu? Kerana ilat pada kata wajib tu. Sebab apa wajib dikerjakan 4 perkara yang tersebut tu? Kerana tiada dihukum orang yang bunuh dirinya orang tu, tiada dihukum apa? Jadi kafir. Tak hukum jadi kafir. Bunuh diri tak jadi kafir. Hak duk jadi kafir tu dia menghalalkan bunuh diri, hak tu baru jadi kafir. Ni bukan menghalal. Dia tak sebut pun kata halal, dia pun tahu kata haram, tapi dia nak bunuh diri juga. Hak ni tak jadi kafir. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdan, wajib atas tiap-tiap mukallaf atas jalan fardu kifayah bahawa mengerjakan dengan orang yang mati yang Islam yang lain daripada syahid ma'rakah akan 4 perkara. Jadi kita masuk Kitabul Janaiz. Minggu lepas kita dah baca dah sedikit tentang apa perkara-perkara yang patut kita buat selepas daripada seseorang tu meninggal. Jadi minggu lepas tu banyak benda-benda yang sunat lah. Sunat kita buat apa, banyak bab-bab begitu. Hari ni nak bincang hak wajib pula lah. Apa benda yang wajib atas orang hidup ni nak kena buat bagi orang mati tu. Jadi dia kata apa? Syahdan ni dia bukan bahasa Arab. Kata tok guru kami, syahdan ni bahasa Aceh lama. Jadi hak ni dia kena tanya orang Aceh lah. Geng gunting rambut Aceh kan. Kalau mereka tak tahu, mereka tak cukup lama lah hak tu je. Sebab ni bahasa lama. Jadi syahdan ni kalau ku Arab tu kata guru kami dengan mana tambih ni peringatan. Melayu kata peringatan. Nak peringat mana wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bila kata mukallaf ni orang-orang yang kena tekan dengan hukum syarak lah. Tu orang panggil mukallaf. Kalau mukallif, orang yang menekan hak tu syarak tu sendirilah. Maksudnya Allah lah. Allah tu orang panggil mukallif. Syarak orang panggil syarak hakiki Allah. Kalau syarak majazi kena dekat Nabi kita Muhammad SAW lah. Untuk kita ni umat, tilik pada kita ni kena pada Nabi kita lah. Jadi dia kata apa? Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tu atas tu sangkut dekat wajib, takluk kat wajib. Wajib tu atas jalan fardu kifayah. Wajib tu atas jalan fardu kifayah. Maksudnya kalaulah ada orang buat,
nah seorang saja buat, maka akan gugurlah dosa orang-orang yang di kawasan tu lah. Nah di Qaryah tu, nah kawasan tu ataupun Qaryah tu akan gugur dosa bila ada seorang buat. Tu orang panggil fardu kifayah. Nah maksud dia orang lain buat kita tak payah. Betul lah. Itu kita tak buat belaka, sebab kita pegang takrif macam tu. Orang lain buat kita tak payah. Kita ni kira tak buat juga lah. Dia patut kena kalih takrif tu. Kita buat orang lain tak payah. Baru kena lah. Kita buat orang lain tak payah. Ni orang lain buat belaka. Jadi abang kata kalau tak ada orang buat langsung, maka akan dosa habis. Nah orang kot tu pakat dosa habis. Tapi kalau ada seorang buat, habis gugur dosa, hak lain kira tak dosa. Tu orang panggil fardu kifayah. Mana bahawa fa'il pada kata wajib. Wajib tu bahawa ni oleh bahawa mengerjakan dengan orang yang mati. Nah kita kerjakan dengan orang yang mati. Orang yang mati itu pula dia kata yang Islam. Bila kata yang Islam bukan kafir lah. Nah jadi kalau kafir sekali kita bincang. Dia ada bincang dah sekali belah bawah tu. Jadi cam dulu orang mati itu orang yang Islam. Lepas tu orang yang mati hak Islam tu pula dia kata apa? Yang lain daripada syahid ma'rakah. Nah, lain daripada syahid dalam medan peperangan. Gitulah. Nah, syahid ma'rakah ni syahid dalam medan peperangan ni. Nah, jadi lain pada hak tu. Jadi nak mengerjakan apa? Mengerja tu akan 4 perkara. Kata maf'ul pada kata mengerja. Mengerja tu akan 4 perkara kena buat 4 benda. Nah untuk orang yang mati yang Islam yang lain daripada syahid ma'rakah. Kalau syahid dia tak payah buat sampai 4. Nah syahid ni 2 saja. Kapan tanam hak tu. Tapi hak ni kita bukan bincang hak syahid ni. Hak mati biasalah. Kalau syahid pun syahid akhirat saja. Hak tu bukan syahid dalam medan peperangan tu. Nah ada orang mati lemah, hak tu syahid juga tu. Tapi hak tu dia kena buat 4 benda ni. Nah syahid yang dikira ni syahid ma'rakah. Jadi dia kata apa? 4 perkara kena buat 4 perkara. Mana pertama daripada 4 tu? Memandi akan dia akan orang yang mati tu. Nah orang mati yang Islam tadi ni, yang bukan syahid tu, yang pertama kena mandikan dia dulu. Maksud mandi ni maksud dia kita meratakan air sekalian zahir badan, air mutlak. Meratakan air mutlak sekalian zahir badan. Cukuplah kira mandilah. Hak bak dan bidara kata bidara hak tu sunat saja. Nah, agama tak reti nak buh menatang apa, nak buh tawah pun tak reti, nak buh dan bidara tak reti. Nah, kapak baru pun tak tahu apa. Padan ambil ayat. Nah, ayat mutlak tu ratakan satu badan dia. Cukuplah. Nah, nanti kita mengajilah bab mandi, dia ada khusus bab mandi nanti. Jadi bila kata mandi itu maksudnya meratakan air mutlak sekalian badan. Nah, sekalian zahir badan. Lepas tu disyaratkan mandi ni orang yang mandi. Orang yang nak memandi tu syarat dia jenis mukallaf. Jadi ya. Nah, tu orang yang nak memandi tu syarat dia jenis mukallaf. Jenis mukallaf ni 2 saja. Jin dengan manusia. Tu jenis mukallaf. Jadi kalau tak manusia mandi, jin tolong mandi dia pun tak apa. Nah, kita baru nak pergi mandi, tengok-tengok ada dah. Nah, jin duk tolong mandi, terbeliak mata-mata. Nah, tak ada masalah apa. Biar pergilah. Kita tunggu semayang lah. Nah, tunggu kapan? Nah, kapan untuk semayang? Boleh.
Jadi tak ada masalah, dia kira jenis mukallaf. Nah, jin dengan manusia lah. Walaupun orang kafir tak ada masalah apa. Nah, dia kawan baik dengan orang kafir dulu ni. Waktu hidup tu. Jadi acong tu minta mai lah, kasih saya lah mandi sama dia. Nah, penghormatan terakhir ikut sukalah. Nah, jadi nak kira boleh lah. Sebab dia pun orang kafir pun jenis mukallaf. Jenis ni dia kira masuklah manusia juga, orang kafir pun. Habis hang tu. Lagi dia kata kedua, tu yang pertama kena mandikan akan dia dulu. Nah, akan orang yang mati tu. Kedua daripada 4 perkara tu, dikafan akan dia, akan orang yang mati tu. Kapankan orang mati. Kapan ni bahasa Arab. Melayu kata bungkus. Kita bungkus dulu. Tu Melayu. Tepung bungkus. Lepas tu tepung kapan. Tak ada masalah apa. Sama juga. Cuma kita guna hak Arab. Seram terus orang nak makan. Apa tepung kapan pula. Habis. Jadi tak ada masalah lah. Tu bahasa asal tu di kapan ni dibungkus lah, tapi kita jangan guna lah, kita guna kapan lah. Tapi kalau guna bungkus pun tak apalah, cuma nampak macam kasar sikit lah, bungkus apa pula. Ada bahasa lain lagi? Tak ada lah, bungkus lah gitu lah. Kalau balut dia tak meratai, kadang balut tu dia tak penuh semua. Balut ni sikit pun nama balut dah. Tapi bungkus habis lah. Tu kapan bungkus lah. Asal bahasa Melayu macam tu lah. Jadi dikafan akan dia, akan orang mati tu. Cuma syarat dikafan tu, syarat dia kita kafan daripada hujung kepala kepada hingga hujung kaki lah. Hujung kaki sampai lah ke hujung kepala ni, naik sampai ke atas ni. Tu orang panggil bungkus. Habis hang tu. Ketiga daripada 4 tu disembahyang atasnya, atas orang yang mati tu. Kena semayang pula. Tapi orang syahid tak boleh lah, sebab tu kat sini ni orang yang mati yang Islam yang lain daripada syahid. Tu kena ingat tu. Kalau hak syahid, hak perang tu, hak tu tak boleh semayang lah. Kapan pun tak boleh. Kapan tak boleh pula, kapan boleh, mandi tu tak boleh. Tu syahid. Jadi disemayang atasnya. Jadi masuk waktu semayang ni selepas selesai mandi. Bila dah selesai mandi, masuk dah waktu semayang. Walaupun belum kapan lagi sah semayang, tapi makruh. Makruh kita semayang mayat yang belum kapan. Habis. Tapi nak abang kata masuk dah waktu dia tu, waktu semayang tu dia masuk selepas selesai mandi. Jadi bila dah selesai mandi, boleh dah kita nak semayang dia tu, boleh dah. Tapi sunatlah kita tunggu kapan apa bagi settle dulu baru kita semayang. Makruh pula kalau semayang tak kapan lagi. Habis orang tu. Keempat daripada 4 tu ditanam akan dia. Ditanam akan dia, akan orang yang mati tu. Orang yang mati yang Islam lain daripada mati syahid. Kita tanam dia. Ni pun mati syahid pun nak kena tanam juga. Bukan kata hak tak mati, hak mati syahid tak payah tanam. Gantung kat tiang elektrik, buat apa, tugu ke apa, tak boleh. Kena tanam juga. Hak mati syahid pun sama juga. Ni kena tanam lah. Tanam mayat. Jadi 4 perkara ni wajib orang-orang yang hidup ni dia kena buat 4 perkara ni. Hak ni orang panggil apa, pengurusan mayat tu. 4 benda ni lah. Cuma nanti dia akan pecah lah satu-satu. Mandi tu macam mana, kapan tu macam mana, lepas tu nak semayang macam mana, lepas tu nak tanam gina,
nak buat liang gina hak tu dia akan bincang ke depan nanti. Cuma kita set dulu 4 benda ni wajib kena buat. Atas jalan fardu kifayah. Kalau semayang tu, semayang tu wajib atas orang lelaki. Orang lelaki dia kena buat. Baru terangkat fardu kifayah tu. Kalau perempuan buat tak lepas, kecuali tempat tu tak ada lelaki, perempuan saja, baru tak apa perempuan buat. Tapi kalau tempat tu ada orang lelaki yang kena buat semayang tu. Lagi dia kata lagi, dan jikalau ghayah pada kata wajib. Wajib tu terang mana? Dan jikalau daripada orang yang membunuh akan diri orang tu sekalipun, walaupun orang hak mati tu, orang Islam hak mati tu orang yang bunuh diri. Dia bunuh diri, dia gantung diri dia ke apa ke, dia bunuh diri pun kena buat 4 benda tu kat dia. Jangan duk kata hak bunuh diri ni kita bakar itulah, tak boleh, haram buat gitu. Dia orang Islam dia bunuh diri, hak tu pun wajib kita kena buat 4 perkara. Jadi tu dia kata dia buat qayuh hak siap. Jikalau daripada orang yang membunuh akan diri orang tu sekalipun, wajib dikerjakan 4 perkara yang tersebut itu. Kena mandi dia, orang bunuh diri tu, kena kapan dia, kena semayang dia, dan kena tanam dia. Orang bunuh diri hak Islam tu lah. Sebab apa wajib tu? Kerana ilat pada kata wajib tu. Sebab apa wajib dikerjakan 4 perkara yang tersebut tu? Kerana tiada dihukum orang yang bunuh dirinya orang tu, tiada dihukum apa? Jadi kafir. Tak hukum jadi kafir. Bunuh diri tak di kafir. Hak duk jadi kafir tu dia menghalalkan bunuh diri, hak tu baru jadi kafir. Ni bukan menghalal. Dia tak sebut pun kata halal, dia pun tahu kata haram, tapi dia nak bunuh diri juga. Hak ni tak jadi kafir. Macamlah orang yang tak semayang. Dia tak semayang, tak di kafir lagi, kecuali dia kata semayang tu tak wajib. Dia kata semayang tak wajib, maka ketika tu baru jadi kafir. Jadi apa, kalau dia tak semayang, dia berdosa lah. Berdosa. Macam tu lah orang yang bunuh diri tak mestinya dia menghalalkan, dia pun tahu kata haram. Cuma dia buat juga tu, mungkin ikut nafsu dia apa semua tu, tu jatuh dalam benda haram lah. Jatuh dalam haram, bukan jadi kafir lagi. Tentulah. Kalau orang tu tak bunuh diri pun, kawan ni tak bunuh diri, tapi dia menghalalkan bunuh diri, yang kafir. Kafir. Dia kata bunuh diri tak ada masalah apa, halal. Padahal dia tak bunuh diri pun, kafir. Hak kawan tu bunuh diri, tapi dia kata bunuh diri tu haram. Hak ni tak jadi kafir pula. Jadi tunggang terbalik pula. Hak hidup pula kata halal. Jadi tak boleh lah bunuh diri, memang tak boleh lah, haram lah. Jadi dia kata apa? Kerana tiada dihukum orang yang bunuh dirinya orang tu jadi kafir, tak dihukumkan jadi kafir. Hanya hukum bunuh diri tu fasik. Hukum bunuh diri ni dia jadi fasik lah. Badal pada kata fasik tu dosa besar. Dosa besar bunuh diri ni. Tak ada nak taubat, dah mati dah. Dia bunuh dah mati, tak taubat lah. Jadi bawa dosa besar pergi sana. Dia tak dikafir. Tu pun dia kata selama kita tiada dengar. Jadi selama ni kait pada kata tiada dihukum orang yang bunuh diri jadi kafir. Tak dihukum kafir tu kait dia selama kita tiada dengar ia orang bunuh diri tu berkata harus bunuh dirinya. Selagi mana dia tak kata harus bunuh diri, maka dia tak jadi kafir. Tapi dia kata harus bunuh diri, tak haram, maka hak tu barulah jadi kafir. Baru jadi kafir. Jadi bila kita tak dengar dia kata harus, dia masih Islam, bila dia ni kita dihukumkan masih Islam, maka kita kena uruskan cara orang Islam. Cara orang Islam. Itu tak tahulah bunuh diri ke orang bunuh kan. Bunuh kat kedai makan orang. Kalau polis ada itu, tapi
hak tu orang kafir. Bukan orang Islam. Orang Islam ni ada juga tapi dia tak banyak sangat kan. Kan tak ada jenis pi duduk tengah jabatan Pulau Pinang. Selalunya orang perempuan lah. Orang perempuan banyak situ tu. Lelaki ada juga, bukan tak ada tapi sikit-sikit lah. Kalau kat Jepun tu, Jepun ni depa ada tempat pula. Tempat untuk mati. Buat siap. Hospital ni untuk orang yang nak mati lah. Bayar lah berapa duit. Dia kena bayar pula, nak mati pun kena bayar. Kalau bayar mahal, tu mati dia tu, mati dia tu tak teruk lah. Lepas kambuh bagi sikit basa-basa mati. Tu. Kalau bayar murah tu dia teruk lah sikit. Tu sampai tahap tu lah. Sebab mereka ni dipaksa untuk ikut, untuk jaga adab-adab mereka. Dalam keadaan hati mereka tu tak mau. Mereka ni cukup ni lah, orang Jepun ni hala-hala, orang kata apa, hala-hala ikut peraturan ni nombor satu lah mereka tu. Hidup untuk kerja mereka. Mangkit pagi pikir kerja. Kalau tak kerja tu orang mereka. Tak macam kita. Jadi mereka lah kali dia frah sangat tu, dah duit banyak lah, tak tahu apa. Rasa nak mati ya. Pergi klinik, ada klinik buat bagi mati. Kita tak ada, kita kena terjun bangunan. Hak tu belah kita ni. Lagi dia kata lagi, tu teruklah. Kita ni nak ikut peraturan tu orang Islam. Dia bukannya didik daripada tekanan hidup macam tu, bukan situ. Kita didik dengan bersihkan hati. Cucikan hati. Melalui cuci hati tu dia akan jadi sendiri. Hidup dalam keadaan beradab ni dia akan jadi sendiri. Mereka memang hidup dalam keadaan beradab, tapi dalam keadaan hati dia pun tak mau. Tu masalah dia tu. Lagi dia kata intaha kashfun. Kashfun ni kashful lisam. Kitab Jawi lah, kashful lisam ni kitab Jawi, muka surat 71. Kitab Jawi pun dia ada 2 jilid. 2 jilid. Nanti kalau Dan baca kitab ni bagus juga, tapi tak tahu bila lah. Dia kitab ni dia bukan 1 rubuk, dia 4 rubuk sampai jenayat, sampai habis. Tapi kita kena lalu dulu kitab-kitab yang membicarakan sampai 4 rubuk tu. Maksud dia kitab Matla'ul Badrain ke, kitab yang asas awal yang membicarakan sampai bab hudud, bab hamba sahaya apa semua, baru boleh ambil Kashful Lisam. Sebab dalam kitab Kashful Lisam ni dia hanya bawa masalah-masalah. Masalah ni nak buat macam mana, masalah ni jawapan dia macam mana. Dalam keadaan kita tak tahu syarat rukun apa semua, jadi pening lagi lah. Jadi kita kena mengaji dulu syarat ni macam mana, rukun dia macam mana lah. Baru kita mudah mengaji Kashful Lisam. Betul. 2 jilid. 2 jilid pula tu semuka tu dia macam kitab Muniatul Musalli. Kalau kita tengok kitab Muniatul Musalli tu, dia buat kotak, lepas tu dia buat tulisan halus dalam tu lah, penuh kotak tu. Tu satu muka dia. Lebih kurang bakurah lah. Bakurah tu cuma bakurah dia tak ada kotak. Ada kotak macam tu lah. Macam bakurah lah. Tapi tebal tu 1 jilid. Kalau 2 jilid, pikir tengok. Kira kita tak khatam lah, kitab tu khatam. Kitab tu tak khatam, kita yang khatam. Habis. Lagi dia kata lagi dan atas. Dan atas ni wajib atas. Orang panggil ala lil wujub. Bila kata atas tu maksud dia wajib atas lah. Wajib atas. Dan atas ni wajib atas. Wajib atas warisnya. Warisnya waris orang yang membunuh diri tadi. Tu kena tanda elok-elok nya tu. Nya tang mana tu. Wajib atas warisnya waris orang yang bunuh diri tu. Waris dia tu. Wajib buat apa? Bayar kafarah. Kena bayar kafarah. Denda. Kena bayar denda. Kafarah ni orang denda lah. Kena bayar kafarah. Bayar tu pula dengan harta peninggalan orang yang bunuh diri tadi. Kena bayar kafarah dulu.
Kafarah ni apa? Kafarah membunuh lah. Nah, dia bunuh orang, dia ada kafarah dia. Ni dia bunuh diri dia, ada kafarah juga. Nah, bukan tak ada kafarah. Jadi apa? Dia kena bayar dulu kafarah dengan harta peninggalan tu, orang mati tu. Nah, bayar tu pula sebelum berbahagi pusakanya, sebelum nak paraid tu kena bayar dulu kafarah. Dia lagi kita cerita bab nak bayar apa? Nak bayar dengan apa? Nak bayar banyak mana? Tapi lah tak boleh bayar lah. Lah tak boleh bayar kira paraid terus lah. Tak ada benda nak bayar, tak ada. Dia kafarah bunuh orang ni, orang yang kafarah bunuh orang ni, iaitulah memerdekakan hamba sahaya. Tu yang pertama. Kafarah dia kena ikut step. Bunuh orang ni dia dua je kafarah dia. Dua ni kalau tak mampu yang pertama boleh pergi yang kedua. Hak pertama dia merdekakan hamba sahaya. Merdekakan hamba sahaya. Lah nak cari mana hamba sahaya? Tak ada. Kalau tak boleh merdekakan hamba sahaya, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Nak puasa apa? Mati dah. Jadi kafarah untuk orang bunuh diri ni kena beli hamba, lepas tu merdeka. Tu ya. Kena beli hamba sahaya seorang, lepas tu merdekakan. Lepas tu lah ni tak ada. Tak ada. Puasa apa dah dia pun tak ada lah. Jadi dia atas hak tu asal kafarah dia. Jadi lah ni kita nak bayar mana? Tak ada jalan untuk bayar. Jadi bila tak ada jalan untuk bayar, tak payah bayar lah. Gitu je. Habis. Dia kalau kafarah jimat bulan puasa, dia ada tambah lagi. Iaitulah bagi makan fakir miskin. 60 fakir miskin. 60 kena bagi seorang secupok sajalah. Kena check baliklah seorang secupok. Tu dia tambah lagi, tapi untuk bunuh orang 2 ni. Hak nu tak ada. Kafarah nu tak ada. Bab nu. Nampak bunuh orang 2 saja. Merdeka hamba sahaya ataupun puasa 2 bulan berturut-turut. Habis. Untuk tu nak bayar mana? Payah nak bayar. Paraid teruslah. Tak boleh nak bayar tu macam mana? Tak boleh bayar. Jadi sebelum berbahagi pusakanya, jika tu kait pada kata wajib atas waris tu. Hak wajib tu jika ia orang bunuh diri tu ada tinggal harta. Kalau dia tinggal harta lah. Dan jika tiada tinggal harta, dia pun tak tinggal apa pun. Jika tiada tu maksudnya tiada tinggal harta. Harta pun tak ada. Gitu dia bunuh diri tu. Kalau ada harta dia tak bunuh lagi. Dia cerita dia tak ada apa dah dia pun. Selain sebingang lah. Hak ni dia tahu, maka tiada atas. Tiada atas ni tak wajib atas. Kat tu. Tak wajib atas warisnya. Tu titik sa pun jatuh tu. Tak wajib atas warisnya, waris orang bunuh diri tu, suatu tak wajib tu oleh satu benda pun tak wajib. Tak payahlah dah kawan tak tinggal apa. Itulah kalau orang mati pun. Orang mati ni kalau dia ada kafarah, kita kena selesai lah kafarah dia. Tak mestinya kafarah bunuh orang. Ada kafarah lain lagi. Kalau ada kafarah lain, kita kena selesai kafarah dia. Lepas tu dia ni ada pidyah. Kena bagi dulu pidyah dia. Ada pidyah ya yang dia nak kena buat keluar tu. Kena bagi. Apa-apalah hak wajib tu. Nanti kita tengok depan ni. Habis hang tu. Lepas tu barulah nak boleh paraid. Lepas kita dah selesai semua hutang dia, pidyah dia, kafarah dia, lepas tu barulah kita nak boleh paraid. Gitu. Lagi dia kata lagi, adapun mayat. Adapun mayat kafir. Hak ni orang panggil muqabil. Muqabil ni gulawan. Gulawan pada kata yang Islam tu.
Kan sebelum ni Tang Syahdan tu dia kata orang mati tu yang Islam. Kalau kafir lagu mana pula? Nak buat apa untuk orang kafir ni? Adapun mayat kafir yang baligh atau belum baligh, kafir tak kira lah baligh ke tak baligh lagi. Dia asal keluar daripada perut orang kafir, dia kira kafir lah. Walaupun dia tak baligh lagi, tak baligh lagi kira kafir juga. Tapi dunia ni lah, dekat akhirat nanti dia ahli syurga, geng tak baligh lagi, lepas tu meninggal. Walaupun dia meninggal dalam keadaan dia tu tak masuk Islam pun, tapi dah dia ni tak baligh lagi, tak ditaklifkan apa lagi pun kat dia, maka dia ni tetap ahli syurga. Nampak? Tu. Jadi tak kiralah dia ni baligh ke atau belum baligh. Yang lain daripada kafir harbi, lain daripada kafir harbi. Kafir harbi ni kafir perang. Kafir perang. Tu orang kafir harbi. Jenis nak perang dengan orang Islam ni. Kafir hak duk kira nak berjatuh Islam ni, ni orang panggil nama dia kafir harbi. Kafir harbi. Dan murtad, lain daripada murtad. Dan yang lain daripada kafir zindik, lain daripada kafir zindik. Apa kafir zindik? Iaitu kafir zindik tu kafir yang tiada berugama dengan suatu agama. Satu agama apa langsung. Ni orang panggil zindik. Zindik. Apa minta tak percaya apa hidup dia. Kau apa? Etis lah. Etis bukan ada agama kan, etis ni. Tak tahulah. Etis tu agama, bukan agama tu. Depa ni geng tak percaya wujud Tuhan, tak percaya. Apa pun tak percaya, agama apa pun tak ada gempok ni. Jadi lain daripada tiga kafir tu. Maksud lain daripada tiga kafir tu, maksudnya kafir zimmi. Kot tu je. Jadi kat sini ni kenal kepada kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang akad dengan sultan Islam. Untuk tunduk dengan pemerintah Islam, dan dia ni bayar jizyah tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun dia akan bayar jizyah. Jizyah ni kalau dalam kitab bab hudud lah, bab jinayat tu dia ada bincang lah bab jizyah tu. Jizyah ni dia kira sebulan tu dia kena setahun tu dia kena sedinar paling kurang. Paling kurang sedinar lah. Lepas tu ikut raja lah nak letak apa. Ikut pemerintah kita lah nak letak apa. Tu. Jadi depa ni duduk di dalam bawah, depa ni duduk di dalam pemerintahan Islam, dan depa ni tunduk di dalam pemerintahan Islam. Dan depa juga bayar jizyah. Ni orang panggil kafir zimmi. Jadi kafir zimmi kita tak boleh lah nak buat jahat kat depa apa, tak boleh lah. Cuma kafir zimmi ni dia tumpang duduk lah, tumpang duduk negara Islam tu. Bukan ambil calon lah. Kena faham elok. Depa takat tumpang duduk lah. Depa tak ada hak nak ambil calon nak duduk dalam parlimen apa, tak boleh. Tu cerita dah. Tu asal kafir zimmi. Hak tempat kita ni dia bukan nama zimmi, dia masuk kafir Malaysian. Kafir Malaysian tak tahu hukum apa. Tapi dia tak masuk dalam kata zimmi lah, sebab syarat dia tak cukup. Kot tu. Ada Tok Guru kata hak ni kafir Malaysia. Kafir Malaysia ni dia tak sama lah. Tu. Jadi dia kata apa? Jenis ni hak kafir apa? Kafir ni kafir zimmi ni lah. Dia kata apa? Maka kafir-kafir yang lain daripada kafir-kafir yang tersebut tu, kafir yang lain daripada kafir-kafir yang tersebut tu, kafir mana? Lain daripada harbi, lain daripada murtad, lain daripada zindik tu lah. Maka wajib atas kita, wajib atas kita orang Islam lah, kita orang Islam ni kafan akan dia. Wajib juga kena kafan. Kafan zimmi mati wajib kena kafan. Tapi dia ada kait lah lagi. Dan tanam akan dia, wajib tanam atas jalan fardu kifayah. Wajib atas jalan fardu kifayah. Tapi jika ni kait pada kata wajib tu,
Yang kata wajib kita orang Islam ni nak kena tanam dia, nak kena kapan dia. Semayang tak payahlah. Tapi rajin tak apa, kita tolong pilah semayang pilah kali. Tak payah. Mandi pun tak payah. Bungkus tanamlah. Jadi dia kata apa? Jika warisnya waris bagi kafir tu, kafir yang lain tu. Warisnya dan kawan-kawannya tiada ambil peduli halnya. Dia jenis tak ambil orang, dia punya keluarga dia pun tak mau ambil tahu kat dia. Lepas tu kawan-kawan dia pun tak mau ambil tahu kat dia. Dia pun mati bunuh diri gitu je. Siapa tak mau main tuntut apa? Kalau itu orang Islam kena ambil cara lah. Wajib dia kita kena kapan, lepas tu kambuh. Tanam kambuh. Tanam serta dikambus. Sama lah. Habis hang tu. Dan harus dimandi akan dia, harus. Nak mandi boleh juga. Kalau tak mandi pun tak apa. Harus saja. Harus dimandi akan dia, akan kafir-kafir yang lain tu. Dan haram sembahyang atasnya. Mayang tak boleh, haram. Dan haram ditanam akan dia, haram pula tanam akan dia. Baca pergi habis, baca banti tahun tu. Jam. Dan haram ditanam akan dia, haram ditanam tu pada perkuburan orang-orang Islam. Tak boleh lah. Orang wakaf untuk orang Islam, tapi tanam orang kafir orang tu tak boleh lah. Tanam tu lah tepi-tepi longkang kokyu apa tak apalah. Tepi jalan tu, korek tepi jalan tu tanam. Jadi tanam lah. Jadi tak boleh lah kalau pi tanah perkuburan orang Islam tu wakaf untuk orang Islam. Mana boleh pi tanam orang kafir orang tu. Jadi tak boleh. Kalau dekat Indonesia tu jenis orang liberal. Ni dia orang Islam tanam tempat orang kafir. Tak apa dia kata boleh belakang orang Islam tanam kat orang kafir tanam tempat orang Islam boleh. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu kata dia tu Islam ke dia tu kafir. Tu hujah depa. Tuhan tahulah tanam tang mana pun Tuhan tahu dia ni Islam ke dia ni kafir. Tu teruk gila. Dia bukan boleh bahas Tuhan tahu. Dia kena bahas Tuhan suruh ke tak suruh buat aku ni. Tuhan bagi buat ke tak bagi buat. Bincang tahu semua benda dia tahu. Mana ada yang tersembunyi daripada Tuhan. Kena bincang kot suruh dengan larang, hak tu baru bincang. Habis hang tu. Lagi dia kata adapun mayat kafir harbi. Ni kafir harbi pula. Atau kafir murtad atau kafir zindik. Hak harbi, hak murtad, hak zindik ni. Jawab bagi adapun tu, maka tiada wajib atas kita orang Islam ni. Tak wajib atas kita orang Islam ni mandi akan dia, akan mayat tu. Mayat kafir harbi tu tak wajib mandi. Dan kafannya kapan pun tak wajib. Dan tanam tak wajib. Bagi kat anjing makan tak apa. Macam tu. Tak wajib. Sampai tahap tu tak wajib tanam terus. Tak wajib tanam. Dan haram sembahyang atasnya, atas mayat tu. Mayat kafir harbi, kafir murtad, kafir zindik haram. Tetapi ni istidrak, tarik cakap pada kata tak wajib. Gitu. Walaupun kata tak wajib tetapi gitu. Tu cara baca kitab tu. Walaupun kata tak wajib tetapi jika jadi menyakiti manusia dengan busuknya mayat. Dengan tu orang panggil bersababiyah. Maksudnya dengan sebab busuknya mayat tu. Kalau jadi sakit manusia dengan sebab busuk mayat tu, berbau. Kita biar duduk tepi jalan tu, duduk lalu orang ni bau lah melugar, hari-hari orang bau busuk, maka wajib dikambus akan dia akan mayat tu. Wajib kambus lah. Pasal apa? Pasal dia menyakiti manusia. Waktu tu baru wajib kambus. Tapi kalau tak bau, tak apalah. Biasanya bau lah manusia ni lagi busuk daripada, halnya dia punya mayat tu teruk lagi lah daripada bangkai binatang apa semua tu.
ada orang Thailand tu dulu dia hantar anak kat pondok. Dia ni kalau ada jenis kih apa orang mati, tak kira lah bunuh diri ke, orang bunuh ke, dia kata dia kerja dia duk pergi kutik. Dia kata kalau mayat orang perempuan tu lagi sakan dia kata bau. Busuk sungguh dia kata. Ni lama lah, kadang-kadang mati lama duk ambil sampai ni dah lah orang bau dia. Dia kata kalau pergi tengok mayat orang perempuan, dia kata busuk lagi dia kata. Tu kan kita nak kata orang perempuan lah. Dia habang, dia bukan bohong pun lah. Dia kata tak apalah, dah mayat dah, pilah busuk pilah. Waktu hidup ni kena bagi wangi sikit. Habis. Jadi wajib dikambus akan dia. Wajib dikambus akan dia tu sebab dia menyakiti. Nak kambus pun di luar perkuburan orang Islam. Luar perkuburan orang Islam. Intaha. Ambil dalam kitab apa? Syarqawi. Muka surat 335. Syarqawi ni Syarqawi Hudhudi. Bukan Syarqawi ala Tahrir. Hudhudi tu kitab tauhid. Syarqawi tu juga Syekh tu juga. Syekh Syarqawi ni macam-macam kitab dia sekarang. Tauhid ada, fiqh ada belakang. Fiqh dia susah. Susah. Dia Syekhul Azhar dulu. Imam Syarqawi ni Abdullah Syarqawi. Ahli Mesir lah. Susah lah kitab Syarqawi ala Tahrir tu, banyak tok guru kata susah lah dalam tu. Padan lah kawan buat keluar ilmu hak dia ada. Buh lang kitab pening. Kita mana nak sampai ilmu dia. Bila tak sampai baca jadi pening kepala. Dia pasien tu. Musannaf ni. Ulama-ulama dulu ni dia selalu buat keluar ilmu hak dia ada tu pibuh lang kitab tu. Kadang-kadang kita tak sampai kaki nak baca tu tak payah agaklah. Kadang ada yang kita boleh baca, ada yang nak permudah. Kadang-kadang hak dia buat bagi susah. Susah bagi orang kita ni fikir. Habis hang tu 335. Habis adapun mayat yang mati syahid. Ni bab mayat mati syahid pula lah. Tanda hang tu dulu. Satu lagi. Ada apa yang tak apa jelas? Tak ada apa lah. Semua melenggung lah. Tengok kitab Baqarah muka surat 26. Maka cukuplah tambatan iman yang akliyat yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf. Tentu lah. Maka cukuplah. Tengah sikit lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka cukuplah tambatan tambatan iman. Arab dia kata aqaidul iman. Yang akliyat ni maksudnya yang dapat fikir dengan akal. Yang kita boleh nak fikir aku akal tu yang akliyat. Jadi tambatan iman tu mana 41 bila sebut la ilaha illallah 41 aqaidul iman. Bila sebut Muhammadur Rasulullah dia ada 9. 9. Jadi 41 campur 9 50. 50 tambatan iman ataupun orang panggil aqaidul iman. Yang akliyat yang boleh kita fikir dengan akal. Lepas tu tambatan iman tu yang wajib. Sifat bagi tambatan tu. Tambatan iman tu yang wajib atas kita, siapa kita badal tiap-tiap mukallaf. Wajib atas kita. Bila kata mukallaf wajib. Wajib mana? Bahawa fa'il pada kata wajib. Wajib tu oleh bahawa kita i'tiqad akan dia akan tambatan iman tu. Akan dia tu akan tambatan iman. Wajib kita kena i'tiqad. I'tiqad ni mengaku dalam hati tu dia habaq depan tu dan mengaku dengan dia.
dan mengaku dengan dia dengan tambatan iman tu. Mengaku ni terima hati, tak berasa nak tolak dah. Tu. Sekarang kalau kita setuju, dia kena setuju hati dia. Allah ni sungguh ada, kena terimalah hati. Allah ni tak terima, tak ada, kena terimalah hati. Kena mengakulah hati, kena setuju, tak berasa nak tolak dah benda tu. Allah ni sungguh sedia, Allah ni tak terima baru, Allah ni sungguh ada kudrah, Allah ni tak lemah. Tu semua tu kena terima dalam hati. Hak kita mengaji hatu lah. Semua tu kita kena mengaku dalam hati kita. Tu satu. Hak pertama, wajib kita kena i'tiqad tambatan iman tu. Dan atas kita, dan atau dekat atas kita tiap-tiap mukallaf tu. Mana? Wajib juga atas kita tiap-tiap mukallaf tadi ni. Tu. Wajib atas kita siapa ni? Badal pada kata kita tu tiap-tiap yang menerima pelajaran. Hak menerima pelajaran. Maksudnya orang yang ada akal yang sempurna lah. Dia boleh nak mengaji dan boleh nak belajar, tak ada masalah apa. Kalau belajar pun dia boleh terima lagi. Bukannya dia bukan bodoh teruk sangat. Macam itulah. Dia akal dia elok lagi. Nak mengaji tu boleh, bukan tak boleh. Hak jenis boleh terima pelajaran ni, wajib dia kena buat apa? Bahawa belajarkan dia kan tambatan iman tu. Kena belajar pula tambatan iman tu. Allah sungguh ada, kena mengaji. Tak terima tak ada. Allah ni sungguh sedia, tak baru. Allah ni sungguh kekal, tak binasa. Tu. Allah ni sungguh mukhalafatuhu lil hawadis, tak mumathalatuhu lil hawadis. Itulah. Allah ni kita kata apa? Wahdaniyah, satu. Tak terima berbilang. Allah ni ada kudrah. Dia kena mengajilah satu. Bila kita masuk satu sifat, dua akidah. Satu sifat, dua akidah. Satu sifat kita bincang, ada wujubul wajibat dengan istihalatul mustahilat yang kita kena dapat. Masuk sifat wujud, kita kena dapat wujubul wajibat. Apa dia? Sungguh ada Allah. Kena dapat istihalatul mustahil. Mana dia? Tak terima tak ada Allah. Tu. Satu sifat kita bincang, dua akidah. Kalau 20 sifat, maksudnya 40. 40 akidah. Campak dengan satu sifat arus. 41. Tu yang terkandung pada kalimah, makna kalimah la ilaha illallah. Tu. Lepas tu masuk bincang pula bab Rasul tu tambatan iman. Orang panggil aqaidul iman, tambatan iman. Tambat lagu mana iman bukan jenis boleh tambat. Hak ni orang panggil apa? Majaz bil isti'arah. Dengan makna makin mengaji, makin kemah dan kukuh iman kita seperti ditambat. Gitu. Macam kena tambat tu orang panggil tambatan iman. Ilmu ni ilmu aqaidul iman. Sebab apa ilmu aqaidul iman? Sebab makin mengaji ilmu ni, makin kemah iman kita seperti mana ditambat. Macam kena tambak dah, tak lari keluar lah iman. Macam tu. Habis. Dia kena aji mengajilah. Lagi dia kata lagi, hak boleh belajar, hak boleh terima pelajaran, dia kena belajar akan dia. Nak belajar tu belajar sampai mana? Hingga mengetahuikan dia kan tambatan iman sampai dia tahu. Lagi tak tahu, lagi hidup belajar. Gitulah. Kalau dia belajar setahun dia tahu dah, cukuplah. Tak lama kalau nak bahas hak fardhu ain ni, dia sikit je. Pasal kalau dalam setahun tu insya-Allah kalau tumpu hari tu jadi bagi masa cukup-cukup sampai kita reti sungguh bab akidah ni. Betul orang ngajar akidah tu pening-pening tu tak main mengaji dah. Pasal kita reti dah. Ni dah tak reti lagi. Lagi tu dah kena main mengaji. Jadi dia kena bagi masa untuk mengaji akidah
Nah, asas tumpu sat tu boleh. Nah, setahun 2 tahun insya-Allah lah. Lagi dia kata lagi, dan atas kita, dan atas kita, atau dekat atas kita tadi, atas kita tiap-tiap mukallaf lagi. Wajib atas kita, siapa kita? Badal empunya fikiran. Nah, empunya fikiran. Orang yang ada akal, yang boleh fikir. Tu, ada akal hak boleh fikir. Nah, dah ada akal boleh fikir, wajib kena buat apa? Bahawa berfikir pada dalil-dalilnya. Nah, dalil-dalilnya, dalil-dalil bagi tambatan-tambatan iman tadi. Bukti-bukti dia kena fikir. Kalau tak, nah, kalaulah tak mempunyai fikiran, maksudnya akal tu ada cuma lemah, tak boleh nak fikir, teruk sangat. Slow teruk Kora laju lagi. Tu dia, otak dia punya lah slow kalau hak jenis macam tu tak apa, dia tak dosa dah. Dia tak boleh nak fikir nak macam mana nak. Jadi syarak dia tak tekan lah, tak dosa lah. Jadi kalau kita ni yang boleh fikir, mampu fikir lagi, tiba-tiba kita tak fikir, lepas tu yang Tuhan ada tu pun kih orang duk abang. Tu nama dia taklid. Orang yang orang panggil muqallid, orang yang bertaklid. Kalau orang yang bertaklid ni dosa lah. Nah, duduk dalam dosa besar. Nah, habis. Fikir tu sampai mana nak fikir tu? Fikir tu hingga nyata ia tambatan-tambatan iman tu nyata-nyata dengan dia dengan dalil. Gitu. Nah, nak nyata dengan dia dengan dalil. Sampailah kita nyata dengan dalil tu. Nah, dengan bukti tu hak kita fikir tu. Nah, tengok langit. Ni benda baru ni. Hak ni jadi dalil tu ada ni. Tidak, tak ada langit ku ni kemah. Nah, kalau Tuhan tak ada, macam mana nak ada nak? Nah, kita kena guna akal kita tu, kena fikir. Jadi nyata tu pula bagi kita lah, kita orang hak fikir dia ni. Habis. Dan atas ni, atas dekat atas kita tadi lagi atas kita tiap-tiap mukallaf. Dia payah dia uslub dia ni pasal dia pakai usul Arab. Nah, kitab-kitab turas Arab. Jadi dia ada ataf, dia ada badal gitulah. Nah, dia pakai kaedah Arab betul kitab Baqarah ni. Sebab tu nah payah sikitlah. Dia dari sudut percakapan dia tu, ibarat dia tu susah sikit. Jadi nak kena patah balik betul lah. Wajib ni, dia kata wajib atas kita lagi orang-orang kita mana? Orang-orang yang sudah mengetahuikan dia. Nah, orang-orang yang sudah mengetahuikan dia kan tambatan-tambatan iman tu. Orang hak reti dah bab tambatan iman tu, wajib kena buat apa? Bahawa mengajarkan orang-orang yang dalam perintah kita. Nah, orang hak duk dalam perintah kita kena ajak. Dah kita reti kena ajak. Nah, mana orang yang perintah dalam perintah kita, isteri kita. Kalau lebih pada seorang lah. Nah, kalau seorang isteri kita, ni tu nampak. Nah, kalau pakai isteri tu jamak orang ni. Jadi kalau lebih dari seorang, isteri hak tu dalam perintah lah. 4 orang nikah, empat kena ajak bab akidah ni. Nah, bukan senang. Lepas tu anak kita, gitulah. Lepas tu orang kerja kita, tu orang yang dalam perintahan kita, khodam kita. Hamba saya tak ada lah. Nah, kalau ada hamba saya kita. Hak duduk dalam perintah kita ni, hak tu kita kena ajak. Lepas tu dia kata apa? Orang tu pula, orang-orang yang dalam perintah kita tu, orang tu pula yang belum mengetahuinya tambatan-tambatan iman, hak tak tahu lagi lah. Ni kita mengaji pun, kita pun menikah dengan bini tu orang pondok. Dia alim lagi, tauhid lagi tak ada ajak. Nah, dia cakap tak kena lagi, dia malu kat dia. Lah, kita tak. Nah, kita nak ajak kita buka kitab Baqarah ni, duk kokak dia pula duk tolong perbaik kita. Nah, dia ajak. Lah, dia dah reti dah. Tak apa dah. Tu kata cari orang reti siap-siap dia senang sikit. Tapi kalau orang tak reti ni, kita nak kena ajak lah. Hak tu lah. Tapi nak cari orang reti tu pun bukan senang juga tu.
Nah, susah juga. Tapi orang reti ni dia orang mengaji ni dia payah juga. Dia payah tang khilaf tu. Kita pakai pendapat Ibnu Hajar, dia buat kelak pendapat Syekh Ramli. Pening kita. Lah, kalau tak mengaji kita habaq Ibnu Hajar kata gini, tak apalah dia makan bulat terus ya. Tu kena juga. Nak ambil orang mengaji kita pun kena kemah tu. Payah lagi dia reti khilaf pula, pening pula kita. Habis hang tu lagi dia tak dengan jalan tafsil, nak dengan ni takluk kat semua tu, sangkut kat semua, nak kena i'tiqad, nak kena belajar, nak kena berfikir, lepas tu satu lagi nak kena mengajak. Jadi i'tiqad, belajar, berfikir, mengajak tu dengan jalan tafsil. Nah, dengan jalan tafsil satu persatu. Nah, banyak mana? Itu ni orang bagi badal pada kata tambatan iman tu. Tambatan iman tu banyak mana? Itu 50 perkara. Nah, ada 50 perkara. Hak kita mengaji itulah. Nah, 50 tu pula dia kata mengandungkan dia akan 50 tu semuanya. Semua tu 50 tu mengandung oleh perhimpunan makna dua kalimah tauhid. Nah, mana dua kalimah tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam makna dia, bila kata Allah Ta'ala ni Tuhan ke, bila kata Tuhan, dia mesti ada. Nah, tak terima tak ada tu, dua dah akidah. Nah, dia mesti sedia, tak terima baru. Gitu. 4 dah kat itu. Dia mesti kekal, tak terima binasa. 6 dah. Siapa ya? Nah, sampai cukup dalam bab la ilaha illallah tu, dalam makna tu dah ada 41. Campur dengan satu harus. Kalau Muhammadur Rasulullah 9. Nah, campur satu harus juga. Jadi dia kata semuanya oleh perhimpunan makna, duduk dalam makna, bukan duduk dalam lafaz tu. Lafaz tu kita duk cari tak jumpa. Mana dia kata ada 50 ni, tak ada pun la ilaha illallah aja. Cari kod lafaz, cari kod makna. Ma'uniya anil lafzi, benda yang dikehendaki daripada lafaz tu. Benda apa? Nah, yang kita nak daripada sebut la ilaha illallah tu, apa dia? Allah Tuhan. Nah, Allah Ta'ala saja Tuhan, tak ada lain dah. Nah, bila kata Allah Tuhan, Allah lah yang mesti ada, tak terima tak ada tu, baru keluar tu. Hak tu orang panggil makna. Nah, makna dua kalimah tauhid itu sebagai kandung atas jalan ijmal. Nah, kandung tu pula, mengandung tu sebagai kandung atas jalan ijmal. Ijmal ni umum, borong. Nah, bukannya bila kita sebut la ilaha illallah tu, nah, bukannya dalam kita ni nak kena ingat pula Allah ni mesti ada, tak terima tak ada, mesti sedia tak terima baru, tak payah ingat tu. Nah, terkandung atas jalan ijmal. Kita faham dah bila sebut la ilaha illallah, kita akan faham dah 41 akidah tu. Nah, bila sebut Muhammadur Rasulullah, kita faham dah 9 akidah, 9 aqaidul iman. Tu kandung atas jalan ijmal. Habis hang tu, dan dikehendaki dengan mengandung itu, iaitu melazim, wallahu alam. Tanda tu cantik tu. Duk cari stesen tu lah.